Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 8 Julai 2020. Jabatan Perangkaan Negara kini sedang melaksanakan Bancian Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020, Banci 2020. Fasa pertama Banci menerusi My Census bermula semalam sehingga September tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdah berkata hampir 200,000 poskad diedar di seluruh negeri untuk mendapat maklumat bagi mengemaskini stok penduduk dan perumahan negeri serta negara. Jadi saya berharap dalam usaha untuk mendapatkan pengkalan data ini, semua pihak akan dapat memberi kerjasama sebaik mungkin untuk membolehkan supaya data ini akan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah, Nur Hayati Jantan memberitahu, fasa pertama jabatan itu akan mengedarkan poskad-poskad yang mengandungi kod jemputan untuk membolehkan isi rumah atau responden mengisi maklumat individu, keluarga mahupun perumahan. 511 kawasan meliputi 9 daerah di Sabah dikenal pasti untuk tujuan itu. Untuk tujuan e-census ini, Jabatan Perangkaan di seluruh Malaysia, khususnya di Sabah, akan mula mengedarkan poskad-poskad yang mengandungi invitation code bagi membolehkan isi rumah ataupun responden mengisi maklumat berkaitan dengan maklumat individu, maklumat keluarga dan juga maklumat perumahan melalui sistem e-census yang boleh dilayari di www.mycensus.gov.my. Penduduk yang ditemui berpendapat aplikasi e-census atau Banci secara dalam talian amat mudah dan lebih selamat. Banci secara online memang sesuai lah. Sebab satu, tidak semestinya orang di rumah tu selalu ada. Jadi kalau online kan, bila kita convenient, kita boleh isi. Jadi satu lagi, kalau macam kita paparkan di mana-mana kan susah. Masalah dia, kami tidak boleh trust orang yang datang tu sebenarnya atau tidak. Bagi kawasan yang mempunyai struktur perumahan tidak tersusun, Banci secara bersemuka akan dilaksanakan bermula 7 hingga 24 September ini. 7,000 pekerja sambilan terlibat dalam Banci secara bersemuka. Tiada kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kekal 378. Infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah memaklumkan 2 pesakit sembuh direkodkan menjadikan pesakit sembuh dan discharge hospital meningkat kepada 361 orang. 2 kes sembuh tersebut adalah di Kota Kinabalu dan 1 di Sandakan, sementara 10 pesakit masih menerima rawatan di hospital di negeri ini. Manakala 6 daerah yang mencatatkan kes aktif iaitu Kota Kinabalu 5 kes dan masing-masing 1 kes iaitu di Tawau, Keningau, Kota Blud, Ranau dan Nabawan. Angka akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Kempen kesedaran dan pencegahan pandemik COVID-19 di negeri ini dimantapkan lagi menerusi penggunaan trak LED yang dilaksanakan oleh Sabahnet. Kempen berkenaan dilancarkan semalam oleh Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob di Wisma Bandaraya Kota Kinabalu. Berucap dalam majlis ini, Pengarah Urusan Sabahnet Sendirian Berhad, Dr. Liawas Barukang berkata, media digital wajar dimanfaat untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam mengenai normal baharu dalam usaha memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Penggunaan trak paparan LED itu juga dilihat kaedah berkesan untuk menyampaikan maklumat berkaitan COVID-19 di kawasan tumpuan ramai seperti pasar, bank dan pusat beli belah. Trak paparan LED ini bergerak ke 12 lokasi meliputi Kota Kinabalu, Putatan, Simpang UMS, Penampang, Tanjung Aru, Sembulan, Papar, Beaufort, Sepitang, Tuaran, Kota Belud dan Inanam bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Ia antara lain memaparkan maklumat mengenai Perintah Kawan Pergerakan Pemulihan PKPP serta peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit. Seorang wanita bukan warga negara dihadapkan ke Mahkamah Majistret Kota Kinabalu atas pertuduhan menggunakan kad pengenalan diri palsu. Tertuduh Rowena Linado, 38 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Stephanie Sharon Abbey.
Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh tanpa kuasa yang sah dan sebab munasabah telah menggunakan salinan kad pengenalan berwarna palsu di alamat L20 Blok L Universiti Apartmen 2 atas nama Rowena Linado sebagai pengenalan diri pada 3 Julai 2020 kira-kira 9.30 pagi. Kesalahan dibuat di bawah Peraturan 25-1-I Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 Pindaan 2007. Pendakwaan dilakukan oleh Pegawai Pendakwa Jabatan Pendaftaran Negara Nurul Fariza Abdullah. Sebutan semula kes ditetapkan 3 September depan. Sementara itu, dalam kes berasingan, seorang lelaki tempatan dijatuhkan hukuman penjara 14 hari dan denda RM1,000 kerana mencuri sebuah televisyen di sebuah pasaraya di Putatan 7 Februari lalu. Hakim Stephanie Sharon Abbey menjatuhkan hukuman tersebut selepas Razman Abdul Haris, 27 tahun, mengaku bersalah selepas kertas pertuduhan dibacakan. Dia dihukum di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan. 1,000 penerima terdiri daripada golongan asnaf, orang kurang upaya OKU, uzur dan memerlukan akan menerima bantuan menerusi program Musaadah COVID-19 peringkat negeri Sabah. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Negeri Sabah, Haji Samin Ongki berkata, bantuan daripada Kerajaan Persekutuan berupa barangan keperluan harian itu akan diagihkan secara berperingkat bermula di Papar, Pensiangan, Putatan dan Kota Belud. Pemilihan ini kita mengutamakan senarai yang dicadangkan oleh masjid. Kebiasaannya dalam kalangan asnaf yang memang layak untuk menerima zakat. Itu dahulu kita utamakan. Haji Samin berkata demikian selepas program cuci-cuci masjid pasca COVID-19 dan penyerahan bantuan Musaadah COVID-19 kepada 20 asnaf di Masjid Jamik Haji Said Durun Kampung Melagui Kelatuan Papar. Penerima bantuan yang ditemui menzahirkan ucapan terima kasih atas sumbangan yang diterima. Saya penerima bantuan dari Yadim mengucapkan terima kasih dengan bantuan yang diterima. Dapat juga menolong, membantu meringankan beban seharian. Saya mengucapkan terima kasih pada yang membagi kami. Banyak-banyak terima kasih dari sokongan membantu ringan kami di kampung ini. Terima kasih kepada pihak Yadim kerana bantuan yang diberikan. Ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban pada masa COVID ini lagi. Terima kasih juga kepada penyumbang-penyumbang ataupun badan-badan NGO yang lain. Kami akan sentiasa memberikan sokongan dan meneruskan kerja-kerja yang murni ini di masa-masa akan datang, dan kami juga mengucapkan terima kasih di atas bantuan asnaf yang telah diberikan oleh Yadim sebentar tadi. Dalam program berasingan di Masjid Nurul Hidayah Pekan Bengawan, pengurusinya Haji Ahmad Ghani memuji usaha Yadim menganjurkan program cuci-cuci masjid dan berharap ia menjadi contoh kepada pihak lain termasuk badan bukan kerajaan NGO negeri. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu Sabah sentiasa menjalinkan kerjasama dan persefahaman yang baik dengan Parti Komponen Perikatan Nasional. Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata perkara itu penting sebagai persiapan menghadapi pilihan raya umum akan datang. Persefahaman itu cukup baik sehingga setakat ini. Kita senantiasa mengulurkan persahabatan dan kerjasama kepada mereka. Jadi insyaAllah usaha untuk merapatkan lagi persefahaman kita dan kerjasama itu akan dapat dilakukan. Datuk Haji berkata demikian kepada pemberita selepas mempengurusikan mesyuarat Bersatu Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai mesyuarat ini, beliau berkata mesyuarat memutuskan penubuhan jentera pilihan raya di peringkat bahagian parti itu. Manakala jentera bersama rakan dalam Perikatan Nasional akan diwujudkan kemudian selepas perbincangan bersama parti komponen yang lain. Datuk Haji turut mengumumkan persidangan pemilihan bahagian dan Majlis Tertinggi Bersatu pada 22 Ogos ini. Manakala persidangan Armada dan Sri Kandi masing-masing diadakan pada 15 dan 16 Ogos. Bank Jepun Mizuho Bank berminat untuk menjalin kerjasama dengan Bank Pembangunan Sabah untuk menarik lebih ramai pelabur yang berpotensi dari negara itu ke negeri ini.
Ketua Pegawai Eksekutif Mizuho Bank Malaysia Berhad, Sojiro Mizoguchi berkata, langkah itu membolehkan Mizuho memudahkan dan membawa pelabur Jepun ke Sabah. The Sabah, they have so many natural resources and resources as well. So for Japanese bank, Japanese client, Japanese corporate, it's a very good chance for them to invest in here. So we try to have, to be the bridge between Japan and Malaysia, Sabah here. Benar ditemui pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS Kota Kinabalu. Persatuan Kadazan Dusun Murut KDM Malaysia dengan kerjasama Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA bakal menganjurkan kejohanan bola sepak Piala Borneo KDM Malaysia 2020 yang dijadual berlangsung selewat-lewatnya Oktober ini. Presiden SAFA Datuk Peter Anthony berkata kejohanan berkenaan adalah kesinambungan kepada Liga KDM Malaysia yang telah diadakan sejak 2 tahun lepas serta Piala Borneo yang dicadang pada tahun ini. Datuk Peter yang juga Presiden KDM, Piala Borneo yang sepatutnya diadakan pada Mac lepas terpaksa dibatalkan berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ekoran penularan COVID-19 di negara ini. Katanya kejohanan itu terbuka kepada semua pasukan sama ada negeri maupun daerah, malah dijangka disertai pasukan jemputan dari Kalimantan, Brunei dan Sarawak. Penyertaan untuk menyertai kejohanan itu akan dibuka dalam masa terdekat. Kejohanan tersebut bakal mempertandingkan 2 piala iaitu Piala Borneo KDM Malaysia 2020 dan Piala FA dengan hadiah wang tunai keseluruhan bernilai RM370,000. Datuk Peter berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat SAFA Kota Kinabalu. Sekian berita pagi, Sabah budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Sharon, salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Inilah Continuous. 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 Berjalan lancar tanpa insiden yang boleh mengganggu ketenteraman awak. இப்பொழுது தயாராக இருக்கும்படி Continuous. Bergerak seiring masa. Continuous. melangkaui generasi, berganti teknologi. Continuous. Dari konti radio kini ke paparan visual. Continuous. தொலைக்காட்சியிலும் சமூக ஊடகங்களிலும். Continuous. Bringing you the latest local news and foreign stories. Continuous. 预计我目前的透过各种语言和方言 Continuous. 24 mani நேரமும் இடைநில்லாமல். Continuous. Penyalur maklumat utama Malaysia. Inilah Continuous, berita radio anda. Inilah Continuous, berita radio anda. Continuous.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 8 Julai bersama saya Fidaus Rashid Idris. Sarawak bakal mengawal penuh pengeluaran tenaga elektriknya dengan pengambil alihan hidroelektrik bakun dari kerajaan pusat dan penyerahan kuasa dari empangan batang air, Murum dan Baleh. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ini akan menyenangkan kerajaan menentukan tarif kuasa sekaligus memudahkan perangkaan insentif untuk menarik pelabur asing. Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata demikian semasa lawatan pertamanya ke tapak projek hidroelektrik Baleh untuk melihat sendiri salah satu projek infrastruktur terbesar di Sarawak. Ujar beliau apabila hidroelektrik Baleh beroperasi sepenuhnya pada 2026, Sarawak akan mempunyai tenaga yang mencukupi bagi menampung permintaan tenaga elektrik dalam usaha mencapai status sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Beliau beri jaminan kerajaan akan memastikan penduduk di kawasan sekitarnya akan menikmati manfaat daripada projek itu seperti bekalan elektrik di samping menampung keperluan pertanian. Nasib 79 pegawai perubatan kontrak 6 bulan semasa negara melawan pandemik COVID-19 akan lebih terbela selepas perjumpaan diadakan antara Persatuan Perubatan Malaysia dengan Kementerian Kesihatan Malaysia 2 Julai lepas. Berita baik itu didedahkan oleh Ketua Biro Pendidikan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Datuk Ding Kuong Hing di Sibu. Bercakap pada sidang media yang diadakan di Pejabat SUPP Dudong, Datuk Ding mendedahkan beberapa isu mengenai doktor-doktor muda ini telah diambil perhatian semasa perjumpaan itu. Dedahnya 79 doktor muda yang sebelum ini ditawarkan kontrak 6 bulan secara sekali beri atau one-off, kini boleh memohon dilanjutkan kontrak atau memohon jawatan tetap. Mekanisme dan perincian untuk permohonan pelanjutan kontrak itu akan diumumkan oleh KKM tidak lama lagi. Selain itu, dedahnya isu permohonan menaikkan grade gaji pegawai perubatan kontrak dari UD41 kepada UD43 juga sedang diselesaikan. Additional funding needed by the MOH was being discussed in the said meeting, and it is now at the levels of Public Services Department and the Ministry of Finance now. Hopefully, it is a closure to this issue soon. Beliau yang juga adun meradong juga percaya jumlah sebenar doktor yang ditawarkan kontrak 6 bulan itu adalah lebih tinggi kerana 79 orang itu adalah jumlah yang berjaya dikesan oleh pihaknya. Pada 30 Jun lalu, Biro Pendidikan SUPP yang mewakili ibu bapa pegawai perubatan itu menghantar surat rayuan kepada Perdana Menteri dan kesemua 222 orang ahli parlimen. Surat itu antara lain memohon kerajaan mempertimbangkan untuk pelanjutan kontrak pegawai perubatan dan menaikkan grade gaji dari UD41 kepada UD43. Turut hadir pada sidang media itu adalah pengerusi SUPP Dudong, Wong Ching Yong dan pengerusi Persatuan Perubatan Malaysia Cawangan Sibu, Dr. Wong Chia Wei. Aspek kualiti penyampaian, pembelajaran dan pengajaran di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS tetap dijaga walaupun kini telah beralih menggunakan sistem dalam talian. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim Suaidi berkata, pelbagai persediaan dilakukan sebelum melaksanakan penyampaian kurikulum melalui dalam talian. Dan kita pastikan aspek kualiti itu memang terjaga. Memang kita tidak ada mengurangkan grade dan sebagainya. Dan in fact, assessment kita lakukan pun kita jaga kualitinya dengan kita jaga standardnya. Dan memang betul kita tidak ada mengurangkan grade bagi kursus-kursus yang dilaksanakan secara online. Jelas beliau, pihak UNIMAS sentiasa memastikan bahan pembelajaran yang disampaikan kepada para pelajar adalah lebih mudah dicapai, terutama bagi pelajar yang menghadapi masalah kemudahan akses internet di kawasan kampung masing-masing. Dedahnya, sekitar 400 penuntut UNIMAS memilih untuk tidak balik ke kampung selama tempoh PKP dilaksanakan bagi mengelak cabaran mendapatkan bahan yang diperlukan bagi sesi pembelajaran. Beliau
berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis penyampaian sijil dan bantuan kepada Sekolah Kebangsaan St. Patrick Bau bersempena projek Membaca Bersama Ibu. Projek tersebut dijalankan dalam kalangan murid tahun 2 hingga tahun 4 akhir 2018, kemudian disambungkan ketika mereka berada di tahun 3 hingga 5 awal 2019 bagi meningkatkan motivasi dan kemahiran pelajar dalam membaca sebagai persediaan untuk memasuki sekolah menengah dan seterusnya. Ia merupakan salah satu projek murni UNIMAS bersama masyarakat setempat di kawasan Bau sejak 2018 yang disertai seramai 33 ibu dan 36 murid dari SK St. Patrick Bau. Antara program yang dilaksanakan adalah bengkel membaca untuk golongan ibu dan bengkel bahasa bersama murid. Sebuah premis kediaman di Batu Tiga Kuching yang dijadikan stor memproses pensanitasi tangan tiruan diserbu pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Sarawak Khamis lepas. KPDN HEP menerusi kenyataan media memaklumkan hasil risikan selama 2 bulan, pihaknya menemukan sarang membekal dan menjual pensanitasi tangan tiruan jenama Saraya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan pukul 12.30 hari itu, pasukan KPDN HEP menyita 41 unit barang yang digunakan bagi penghasilan pensanitasi tangan tiruan tersebut dengan nilai anggaran rampasan berjumlah RM4,140. Barang-barang yang dirampas termasuk Saraya Smart Sun botol 10 liter, tong kosong 25 liter dan tong berisi 10 liter cecair. Kes disiasat di bawah Seksyen 102 Akta Cap Dagangan 2019. KPDN HEP turut menegaskan bahawa pihaknya dengan kerjasama pemilik cap dagangan berdaftar akan sentiasa dan berterusan memantau, menjalankan pemeriksaan dan mengambil tindakan tegas dari semasa ke semasa untuk menangani produk-produk tiruan di pasaran. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam terdapat 2 kes sembuh dan discharge iaitu masing-masing dari Hospital Umum Sarawak dan Hospital Bintulu. Sekretariat JBPN Sarawak dalam satu kenyataan media memaklumkan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif yang telah sembuh dan discharge adalah sebanyak 551 orang atau 96.33%. Jawatankuasa itu juga memaklumkan bahawa tiada kes positif COVID-19 dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak setakat semalam kekal 572 kes. Sementara itu, sebanyak 2,068 premis telah dipantau melibatkan seramai 645 pasukan pematuhan PKPP yang antaranya terdiri daripada PDRM dan Rela. Terdapat 6 sekatan jalan raya di 5 buah daerah bersempena dengan Op Benteng iaitu di Lundu, 2, Manakala Bau, Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu, masing-masingnya 1 sekatan. Daripada 6 sekatan jalan raya tersebut, sebanyak 968 jumlah kenderaan telah diperiksa. Warga RTM Limbang khasnya disaran untuk memperkasar kreativiti dan inovasi dalam usaha memenuhi kehendak komuniti setempat. Timbalan Pengarah Penyiaran Sarawak Abdul Hadi Yusof berkata, usaha ini penting untuk memastikan RTM kekal berdaya saing sebagai sebuah stesen di utara Sarawak. Abdul Hadi menambah ke arah itu juga beliau menggalakkan warga RTM agar lebih memfokuskan lokaliti tempatan sebagai idea utama dalam mencorakkan kepelbagaian kandungan atau produk RTM yang lebih menarik. Beliau bercakap demikian sewaktu perjumpaan bersama warga kerja RTM Limbang di Auditorium RTM Limbang. Dalam pada itu, beliau mahu warga RTM Limbang mengukuhkan semangat kerja berpasukan supaya dapat mencapai hasil mutu kerja yang terbaik. Turut hadir ialah Ketua Penolong Pengarah Stesen Radio Zulkifli Muhammad, Penolong Pengarah Kejuruteraan Radio Zulkifli Daud dan Pengurus Stesen RTM Limbang Yahya Sulaiman. Program pemvaksinan percuma anti rabis di kampung ke kampung di Balingian Mukah bermula semalam. Jabatan Perkhidmatan Veteriner Sarawak JPVS menerusi satu kenyataan media memaklumkan program tersebut diadakan secara berperingkat sehingga 17 Julai depan.
Lokasi peringkat pertama bagi program semalam dan hari ini diadakan di kawasan Setuan Besar, Setuan Kecil dan Setejo yang meliputi 11 kampung. Pada esok dan Jumaat pula, JPVS akan berada di kawasan Jalan Balingian dan Balingian yang meliputi 12 kampung. Sementara itu, bagi peringkat kedua yang bermula Selasa depan, program serupa akan ke kawasan Sungai Liok yang meliputi 7 buah kampung. Program tersebut juga akan ke kawasan Sebuluh dan Sebetong yang meliputi 4 buah kampung pada Rabu depan. Seterusnya pada Khamis depan, program tersebut turut diadakan di kawasan Sebetong, Bayan Tasik dan Bedengan di 7 buah kampung. Program terakhir ialah pada Jumaat depan berada di 4 buah kampung di kawasan Simpang Matading dan Sungai Penipah. Setiap pemilik anjing juga diminta supaya sentiasa mengikut garis panduan yang ditetapkan dengan menggunakan belitup separuh muka dan membawa pensanitasi tangan. Artis Iban Dominic Christie yang popular dengan lagu Siti Sumpah, Siti Janji meninggal dunia pada malam Isnin lepas setelah menderita penyakit kanser. Mendiang menghembus nafas terakhir pada pukul 10.32 malam di Hospital Sri Aman. Dominic, 37 tahun, yang lebih dikenali dengan panggilan Dom dalam kalangan ahli keluarga dan rakannya, merupakan salah seorang artis lelaki Iban yang semakin menempa nama dalam industri muzik Dayak dan mendiang merupakan finalis dalam pentas Anugerah Carta Sapa Juara 2019 terbitan RTM Sarawak. Lagu Siti Sumpah Siti Janji merupakan single pertama Dominic dan sebelum ini mendiang sering muncul dengan album kompilasi setelah bergiat dalam industri muzik Dayak sejak 2012. Anak bongsu daripada 3 adik-beradik, Dominic diakui sangat meminati bidang nyanyian dan pemergiannya satu kehilangan yang amat dirasai bukan sahaja oleh ahli keluarga, malah peminat dan keseluruhan penggiat muzik Iban. Ya sikit nang minat lagu start ya met nah lagu kengkia mendak orang kengkia lelengah ya bisa masuk pertandingan RTM kelia nah laban peminat ya bisa boleh nombor kelia minta ke detung pengawal ya sikit minat ya lagu sampai ya ke ngau orang kengkia lagu kengkia yang terbaru ya finalis ACSJ last year. Banyaklah yang tertinggi lah semuanya udah lagu. Mendiang Dominic akan dikebumikan esok di Tanah Perkuburan Kristian Sutong di Sri Aman. Sekian berita pagi Sarawak. Saya Fidas Idris. Jumpa lagi.